Okey, mengikut buku modul Mak Fifah ni, selepas jadual berkala dia balik semula kepada topik bab apa ni, formula kimia dan persamaan. Ni ada contoh soalan dia. Okey, ini adalah radas satu eksperimen untuk menentukan formula empirik yang mana berbeza dengan apa yang korang buat. Eksperimen menentukan formula empirik dalam makmal yang korang buat tu menentukan formula empirik magnesium oksida, manakala yang gambar ini formula empirik kuprum 2 oksida. Okey, kenapa wujudnya ada dua gambar rajah? Kerana kita nak mencari dua jenis logam yang berbeza dari segi kereaktifan, yang mana gambar rajah ini kadang-kadang pernah keluar juga, dia tanya, dia suruh lukis gambar rajah. Ini adalah untuk logam yang kurang reaktif. Ini gambar rajah untuk kurang reaktif. Contoh logam yang kurang reaktif adalah kuprum plumbum, ataupun argentum, kuprum plumbum. Bukannya jawapannya kuprum 2 oksida, itu bukan logam, itu sebatian, ataupun plumbum 2 oksida, itu salah. Yang kurang reaktif logam unsur dia, bukan sebatian dia. Okey, gambar rajah ini agak berbeza dengan menentukan magnesium oksida, di mana di awalnya kita terus mengambil bahan kuprum 2 oksida, di mana kita tindak balaskan dia dengan hidrogen. Okay, hidrogen ini kita lalukan dalam satu tiub U yang mengandungi kalsium klorida kontang. Ini namanya kalsium klorida kontang, fungsi dia untuk menyerap kelembapan, supaya hidrogen yang masuk ni kering, tidak mengandungi wap air. Jadi di sini hidrogen akan masuk dan akan bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Okey, hidrogen akan bertindak balas dengan kuprum 2 oksida, akan menghasilkan, menurunkan oksigen atau menyingkirkan oksigen. Dia akan menghasilkan kuprum campur air. Okey. Jadi jisim kuprum yang kita nak tahu jisim dia supaya kita boleh mencari formula empirik. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Soalan ini agak menarik. Apakah fungsi kalsium klorida adalah untuk mengeringkan gas hidrogen, nyatakan bahan lain. Bahan lain yang boleh menggantikan kalsium klorida adalah, jawapan dia adalah asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat pun juga boleh menyerap kelembapan. Okey, tadi kita tahu ada gas hidrogen digunakan. Mana kita dapat gas itu? Jadi ditanya, namakan dua bahan kimia untuk menyediakan gas hidrogen. Yang kita gunakan gas hidrogen, mana datang gas hidrogen tu? Okey, apakah bahan kimia? Jawapannya adalah kamu tindak balaskan logam yang reaktif dengan asid. Bagi contoh namakan dua bahan kimia. Jadi kita nyatakan, kamu katakan zinc atau zinc dengan asid hidroklorik. Senang ambil kemahfaz zinc dengan asid hidroklorik. Walaupun ada jawapan lain, ambil ini sajalah. Okey. Kemudian apa ni, dia tulis persamaan. Jadi zinc campur asid hidroklorik, kena hafalan ni, zinc klorida campur gas hidrogen, seimbangkan. Okey, seterusnya ini biasa, ada suruh kamu cari jisim-jisim untuk mencari formula empirik. Ni korang boleh buat sendirilah. Kita tengok kepada soalan di bawah ni. Dia kata, sebelum kuprum 2 oksida dipanaskan, gas hidrogen dialirkan menerusi alat radas sehingga semua udara dalam tiub pembakaran disingkirkan dengan lengkap. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan semua udara dalam tiub pembakaran telah disingkirkan. Okey, dekat sini soalan ni dia beritahu kamu ada dua perkara penting. Yang mana sebelum kita mulakan eksperimen, kita kena pastikan bahawa udara di dalam tiub pembakaran tadi
mesti disingkirkan dengan cara kita melalukan gas hidrogen. Sebelum eksperimen dilakukan, kita lalukan gas hidrogen beberapa ketika dahulu supaya untuk menyingkirkan udara. Jadi kerana dia boleh, kalau kita buat terus terdapat campuran udara dengan gas hidrogen, boleh berlaku letupan. Jadi kita kena singkirkan. Soalan dia, bagaimana kita tahu bahawa semua udara telah disingkirkan? Apakah langkah-langkah dia? Okey, jawapannya adalah antara jawapannya adalah